PAS ditubuhkan pada 23 Ogos 1951 hasil daripada resolusi yang dicapai dalam Muzakarah Ulama Melayu di Kuala Lumpur yang dihadiri ahli Hizbul Muslimin, cendekiawan Islam dan para alim ulama. Pada waktu itu, PAS dinamakan sebagai Persatuan Ulama Setanah Melayu. Ianya ditubuhkan atas semangat parti untuk orang Islam yang berjuang membina sebuah negara Islam. Pada 24 November 1951, nama persatuan ini kemudiannya ditukar menjadi Persatuan Islam Semalaya dalam satu persidangan ulama Malaya di Bagan Tuan Kecil Butterworth, seberang Perai, Pulau Pinang. Ketika itu, Haji Ahmad Fuad Hassan telah dilantik sebagai yang dipertua PAS yang pertama. PAS adalah sebuah parti yang memperjuangkan dasar Islam, lahir sebagai kesinambungan perjuangan Hizbul Muslimin yang dipimpin Ustaz Abu Bakar Al-Bakir yang diharamkan British ekoran pengisytiharan darurat pada tahun 1948. Hizbul Muslimin yang meletakkan matlamatnya untuk memerdekakan tanah Melayu akhirnya telah ditekan dan diharamkan oleh penjajah British. Pimpinannya telah dihumban dalam penjara akibat ordinan darurat yang telah diperkenalkan pada bulan Jun tahun 1948. Selain Hizbul Muslimin, penubuhan PAS juga didakwa akibat pengaruh gerakan Islam luar negara seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, Jamiat Islami di Pakistan dan Masyumi di Indonesia. Ianya juga seiring dengan perjuangan gerakan Islam lain seperti Hamas di Palestin, FIS di Algeria dan Parti Nahdah di Tunisia. PAS bukan sahaja sebuah parti politik, malah sebuah jemaah Islam yang juga melaksanakan tugas tarbiyah dan dakwah. Pada 26 September 1953, Haji Ahmad Fuad telah meletakkan jawatan dan diganti oleh Dr. Haji Abbas Alias. Haji Ahmad Fuad mengambil keputusan untuk meletak jawatan. Jadi pada masa dia meletak jawatan tu, timbalan Ketua PAS bulan itu ialah Dr. Haji Abbas. Dr. Haji Abbas tidak ada di dalam negara dan tidak hadir dalam syarat itu kerana dia memimpin rombongan haji ke Mekah. Pada 31 Mei 1955, PAS didaftar sebagai sebuah pertubuhan. Itu sebelum Pilihan Raya 27 Julai tahun 55 diadakan. Jadi Dr. Abbas pergi pejabat pendaftaran untuk mendaftarkan sendiri PAS. Sesuai dengan pendekatannya yang memilih cara muwajahah silmiyah, PAS terus menyertai pilihan raya umum pertama pada tahun 1955, iaitu dengan bertanding di 11 kerusi parlimen. Daripada 52 kerusi yang dipertandingkan, PAS menang 1 kerusi di Parlimen Kerian. Dalam pilihan raya pada tahun 1955, 52 buah kerusi dipertandingkan. Perikatan UMNO, MCA dan MIC telah menang 51 kerusi, manakala PAS menang 1 kerusi di kawasan Kerian di Perak oleh Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Hussein. Ekoran kesibukan Dr. Abbas Alias sebagai kaki tangan perubatan sehingga sukar mentadbir PAS yang semakin pesat berkembang, beliau kemudiannya membuka cadangan agar jawatannya sebagai yang dipertua PAS diganti. Jasa Dr. Abbas yang besar ialah dia mendaftarkan PAS dan meletakkan asas-asas PAS itu. Pada 25 Disember 1956, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi telah dipilih menjadi yang dipertua PAS menggantikan Dr. Abbas Alias. Beliau dibantu timbalannya iaitu Dr. Zulkifli Muhammad. Dr. Burhanuddin dipilih menjadi yang ketua baru, manakala Zulkifli Muhammad yang kalah kepada Dr. Burhanuddin tadi calonkan pula untuk menjadi timbalan yang dipertua. Dua orang ini akhirnya telah menggerakkan PAS, terutamanya di kawasan-kawasan Melayu seperti di Kelantan, di Terengganu, di Perak, di Kedah dan sebagainya.
Hasil pentadbiran gabungan kedua-dua tokoh besar ini, PAS pada Pilihan Raya Umum 1959 telah berjaya menguasai Terengganu dan Kelantan. Dr. Burhanuddin juga pernah ditahan di bawah ISA pada tahun 1965 hingga 1966. Selepas Dr. Burhanuddin meninggal dunia pada 25 Oktober 1969, jawatan beliau dipangkum Datuk Muhammad Asri Muda yang kemudian dilantik sebagai Yang di-Pertua PAS pada tahun 1971. Kemenangan PAS di Terengganu tidak kekal lama apabila Perikatan dengan taktik kotor mereka menjatuhkan PAS pada Oktober 1961. Kelantan pula mampu bertahan sehingga BN mengisytiharkan darurat di negeri itu pada akhir 1977. Sebelum itu, PAS yang dipimpin Datuk Muhammad Asri Muda menyertai kerajaan campuran dengan Perikatan pada tahun 1973, kemudian bersama-sama mengasaskan BN pada tahun 1974. Bagaimanapun, keterbukaan PAS telah diambil kesempatan oleh musuh politiknya sehingga ditendang keluar dari BN pada tahun 1977. Selepas mengalami tempoh mencabar antara 1978 hingga 1982, PAS mengangkat tokoh ulama Tuan Haji Yusuf Rawah sebagai Yang di-Pertua pada tanggal 23 Oktober 1982 menggantikan Datuk Muhammad Asri yang meletakkan jawatan. Pada tahun 1988, Tuan Haji Yusuf Rawah berundur akibat masalah kesihatan dan diganti oleh Datuk Fazil Muhammad Noor. Pada Pilihan Raya Umum 1990, PAS bekerjasama dengan Parti Melayu Semangat 46 berserta Parti Hamim dan Berjasa di bawah Angkatan Perpaduan Ummah. Dalam pilihan raya itu, PAS berjaya merampas Kelantan. Pada Pilihan Raya Umum 1999, PAS bekerjasama dengan Parti Keadilan Nasional dan DAP dalam barisan alternatif. Hasil kerjasama itu, PAS berjaya merampas Terengganu ketika berlaku reformasi pada tahun 1997 akibat pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari Kabinet Kerajaan. Pada tahun 2001, gelaran Yang di-Pertua PAS ditukar menjadi Presiden PAS. Pada tahun 2002, menyaksikan perubahan tampuk kepimpinan PAS. Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang menjadi Presiden selepas Datuk Fadil Muhammad Noor pulang ke rahmatullah. Pada Pilihan Raya Umum 2008, PAS bersama Parti Keadilan Rakyat serta DAP telah bekerjasama sebagai Pakatan Rakyat dan telah menang besar dengan menguasai 5 negeri iaitu Kelantan, Kedah, Selangor, Pulau Pinang dan Perak. 60 tahun kita telah menyambut usia kita. Merupakan satu usia yang sangat bermakna kepada PAS, walaupun kita telah memimpin melalui beberapa generasi dan kita juga mengalami pengalaman-pengalaman yang banyak menjadikan kita parti yang matang untuk membawa bahtera perjuangan yang perlu disertai oleh rakyat bagi menyelamatkan mereka yang tenggelam ke dalam banjir yang memusnahkan kemanusiaan, yang menghilangkan nilai kemanusiaan yang berlaku dalam dunia sejagat pada hari ini. Dalam menghadapi pilihan raya ke-13, PAS berusaha terus bersama Pakatan Rakyat